Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Shadaqallahul azim. Yang dihormati saudara pengurusi majlis pada malam ini, yang berbahagia sahabat saya Saudara Sanusi bin Muhammad Nur selaku Ketua Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, merangkap setiausaha politik Menteri Besar Kedah Darul Aman. Yang berbahagia Saudara Angah Habib yang merupakan Ketua AMK Kawasan Sik. Yang berbahagia Dr. Sofyan bin Yusuf selaku Timbalan yang Ketua PAS Kawasan. Seluruh pimpinan PAS di semua peringkat, seluruh pimpinan PKR, DAP, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Tidak dilupakan kepada anggota-anggota unit amal yang bertugas, juga anggota-anggota keselamatan yang tidak beruniform. Moga-moga kita kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada malam ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam cuaca yang baik dapat sama-sama kita berhimpun di padang ini untuk kita menjayakan satu majlis ceramah siri penerangan yang dianjurkan oleh Parti Islam Se-Malaysia PAS. Moga-moga insya-Allah kita dapat mengambil manfaat dan kita dapat mendengar kupasan isu-isu yang berlaku dalam negara kita sebagai persediaan dan persiapan kita untuk kita menghadapi pilihan umum yang ke-13 yang akan diadakan pada bila-bila masa sahaja. Wallahu a'lam. Tarikh pilihan raya sukar kita nak tentu. Kita menjangkakan awal tahun ini tak berlaku juga, menjangkakan bulan 5 tak berlaku juga, mungkin bulan depan. Susah nak jawab. Di Penang, tuan-tuan, saya selaku Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri, ramai yang tanya, Ustaz, bila nak pilihan raya umum ni? Tarikhnya bila? Susah nak jawab, tuan-tuan. Last sekali mudah nak jawab, kita kata tunggu tarikh pilihan raya umum ke-13 sama sebenarnya kita tunggu malam Lailatul Qadar. Lebih kurang macam tunggu malam Lailatul Qadar. Pasti malam itu berlaku, tapi wallahu a'lam. Bila? Malam 21 ke, malam 23, malam 25 Ramadan. Menyebabkan setiap malam kita kena beribadah, kita berqiyamul lail, kita bermunajat kepada Allah untuk kita mendapat Lailatul Qadar. Sama juga tuan-tuan dengan pilihan raya, bila tarikhnya kita dapat belum dapat diketahui, setiap hari tuan-tuan kita terpaksa bekerja keras, khususnya di kalangan pimpinan kita, Pakatan Rakyat, sama ada PAS, PKR, DAP. Setiap hari kena bekerja, setiap malam berceramah, tuan-tuan. Tak habis-habis. Semalam berceramah, malam ni berceramah. Ni pun lepas kuliah maghrib tadi di Kulim, tuan-tuan, terus mari ke sini untuk menyampaikan ceramah. Kalau Najib, Datuk Seri Najib, dia rasa dia kuat, dia rasa dia telah mendapat sokongan daripada rakyat, mandat yang cukup besar. Bahkan tuan-tuan, dalam surat khabar rasmi mereka beberapa minggu yang lepas, mereka mendakwa satu kajian yang dibuat hari ini, mereka kata bahawa sokongan rakyat meningkat 50% lebih hari ini di kalangan rakyat menyokong Barisan Nasional. Kalau rasa kuat tuan-tuan, apatah lagi bila mereka buat himpunan sempena sambutan 66 tahun penubuhan UMNO, 6 Jahanam.
Di stadium Bukit Jalil tuan-tuan, dia rasa dia tengok kehadiran, walaupun dia kata 100,000, tapi hakikatnya tuan-tuan tak sampai pun. Program 3 hari tuan-tuan, hak ramai. Masa Najib berucap 2 hari kemudian tuan-tuan, lengang kawasan. Sahabat-sahabat kita di Kuala Lumpur, di Bukit Jalil beritahu tuan-tuan, malu Najib. Dia nak bangkitkan semangat, nak tunjuk kata dia kuat tuan-tuan. Dia kata besok dah macam nak pergi menghadap Yang Dipertuan Agong, nak umum untuk bubarkan parlimen. Tapi tuan-tuan, kita tunggu hari Isnin, hari tu pun tunggu, kata nak bubar, tak bubar. Tengok-tengok tuan-tuan, dia lari pergi ke London. Kalau berani, kalau rasa kuat, umumkan tarikh pilihan raya bila, supaya kita bersedia, supaya semua pihak, semua parti yang akan masuk dalam pilihan raya dapat buat persiapan dengan sebaik mungkin tuan-tuan. Ini baru dinamakan negara demokrasi. Tapi tuan-tuan, sampai ke hari ini kita tak tahu bila akan berlakunya pilihan raya umum yang ke-13. Apapun rakyat sudah bersedia. Rakyat sudah bersedia tuan-tuan untuk buat perubahan. Rakyat sudah bersama-sama dengan Parti Rakyat. Sokongan yang diberi. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita melihat dalam himpunan bersih 3.0 baru-baru ini tuan-tuan, 28 April menyaksikan ratusan ribu di kalangan rakyat, khususnya anak-anak muda, turun ke Kuala Lumpur tuan-tuan untuk menjalankan himpunan bersih 3.0 tuan-tuan. Walaupun mereka sebut tak ramai, hakikatnya tuan-tuan lebih daripada 300,000 yang turun tuan-tuan. Al Jazeera melaporkan lebih daripada 500,000. Yang kita rasa maklumat yang tepat ini telah sampai ke pengetahuan Datuk Seri Anwar, yang telah sampai ke pengetahuan Datuk Seri Najib. Mungkin daripada SBSB Bukit Aman melaporkan tuan-tuan, menyebabkan dia tak berani nak umumkan tarikh pilihan raya tuan-tuan, lari pergi ke London. Kenapa kita berhimpun tuan-tuan yang hari ini dipertikaikan, disebut dengan himpunan bersih 3.0 ni ganas tuan-tuan? Berlakunya situasi keadaan yang kecoh. Kita sebut tuan-tuan, kita turun untuk berhimpun dalam himpunan aman, duduk dan bantah. Duduk dan bantah tuan-tuan di dataran merdeka. Dataran tu merdeka, bukan dataran penjajah. Apabila polis campur tangan tuan-tuan melepaskan gas permai mata, kita melihat keadaan bau, keadaan kucak-kacir, bau kecoh tuan-tuan. Kita berhimpun, bahkan Al-Mursyidul Am PAS, Tok Guru kita Tuan Guru Haji Abdul Aziz Nikmat telah mengarahkan dan mewajibkan semua ahli PAS untuk turun tuan-tuan. Kalau kita berpegang dengan ayat Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, jangan, kata Allah, disebabkan kebencian kamu, jangan disebabkan kemarahan kamu pada sesuatu kaum, pada sesuatu bangsa, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Jangan kamu marah berseorang menyebabkan kamu tak berlaku adil, kata Allah. Mesti berlaku adil. Jangan disebabkan kebencian kamu pada suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah kata berlaku adillah, kerana adil itu hampir dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut keadilan. Setelah kita melihat tuan-tuan dalam tempoh setahun, ketika mana kita menjalankan himpunan bersih 2.0 tuan-tuan. Kita masih ingat pada tarikh 9 Julai tahun lepas tuan-tuan, kita turun dalam himpunan bersih 2, kita tuntut 8 tuntutan tuan-tuan untuk memastikan pilihan raya dalam negara kita benar-benar bersih, telus, adil. 8 tuntutan tuan-tuan dalam himpunan bersih 2, satu pun tidak diendahkan, satu pun tidak dibuat, tidak dihiraukan oleh UMNO, kerajaan UMNO, Barisan Nasional, bahkan SPR juga tuan-tuan. Walaupun kata satu daripada 8 yang nak dibuat, nak diguna pakai dalam PRU yang ke-13, dakwah kekal, itu pun tuan-tuan belum confirm, wallahu alam. Mungkin boleh berlaku sebagai pilihan raya umum yang lepas. Di saat akhir, sehari sebelum kita nak mengundi tuan-tuan, tiba-tiba ditarik balik. Tak jadi guna dakwah kekal tuan-tuan. Tak dibuat. Apabila kita melihat tuan-tuan tuntutan kita supaya pilihan raya, sistem pilihan raya dalam negara kita benar-benar bersih tuan-tuan. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat daftar pemilih untuk digunakan pakai kali ini. Daftar pemilih tuan-tuan, senarai daftar pemilih
kita lihat kali ini lebih kotor, lebih teruk daripada daftar sebelumnya, tuan-tuan. Masih belum dibersihkan. Sebab itu kita turun dalam himpunan bersih yang ketiga menuntut supaya 8 tuntutan ini mesti dilaksanakan. Tok Guru kita kata wajib. Selepas himpunan bersih, tiba-tiba jawatan kuasa ambil fatwa kata haram. Siapa yang turun, yang terlibat haram, kena insaf, kena sedar. Boleh pula bersidang jawatan kuasa ambil fatwa, boleh bincang bab himpunan bersih. Kenapa tak bersidang keluarkan fatwa pula? Bagaimana dengan ketidakadilan ataupun salah? Ataupun kita sebut bagaimana, kenapa mereka tak memfatwakan masalah buku daftar pemilih, nama-nama senarai pemilih, tuan-tuan, yang kotor. Berlaku penipuan yang dilakukan oleh SPR untuk mengekalkan kuasa kerajaan UMNO Barisan Nasional di peringkat pusat. Kita sebut daftar pemilih tak bersih lagi, tuan-tuan. Coba tuan-tuan bayangkan dalam semakan yang kita buat, yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, bila kita cek, kita mendapati, tuan-tuan, di sana dalam daftar pemilih ada senarai, ada nama, tuan-tuan, 42,000 nama dalam daftar pemilih, tapi, tuan-tuan, tidak ada dalam rekod JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Nama ni tak ada, tuan-tuan, tapi kenapa boleh ada dalam daftar pemilih? Bukan sikit, tuan-tuan, bukan 100 orang, bukan 200 orang, 42,000 orang, tuan-tuan. Ini yang kita sebut 32,000 daripada senarai nama pengundi-pengundi, tuan-tuan. Tiba-tiba 32,000, tuan-tuan, dipindahkan tempat mengundi mereka tanpa izin daripada pengundi. Tak tahu apa pun, tuan, kita tak tahu. Tiba-tiba nama kita telah dipindahkan. Termasuk, tuan-tuan, nama Menteri Besar Selangor dipindahkan keluar daripada kawasan dia. Itu pun kita boleh tahu, tuan-tuan. Bagaimana kita dapat tahu? Apabila ada bloggers UMNO, tuan-tuan, sebut Tan Sri Khalid Ibrahim, Menteri Besar Selangor, tak layak jadi Menteri Besar Selangor kerana dia bukan pengundi di Selangor. Cek-cek dia rupanya, tuan-tuan, dia buang nama dia tanpa pengetahuan. Tanpa pengetahuan. 32,000 setelah nama, tuan-tuan. Dan di sana dalam daftar pemilih yang kita lihat, termasuk di Penang, tuan-tuan, 15,000 yang bertukar jantina. Hak lelaki jadi perempuan, yang perempuan jadi lelaki, tuan-tuan. Nama ganjil, nama genap di belakang tu.